Kemelut kepimpinan dan juga ketegangan hubungan PAS dan Bersatu yang dikatakan membayangi Perhimpunan Agung Parti Bersatu yang bakal diadakan dalam beberapa hari ini lagi. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Sehingga kan ada yang cuba menyerang Hamzah, melayangkan surat layan dan sebagainya. Lepas itu dikatakan PAS pula memandang rendah kepada Bersatu kerana tidak bersetuju sekiranya Muhyiddin dinamakan sebagai calon Perdana Menteri, PAS mahukan calon Perdana Menteri daripada parti mereka dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan betapa ketegangan hubungan antara PAS dan Bersatu ini semakin orang cakap ya retak menunggu belah. Mungkin itulah yang bakal berlaku hubungan antara PAS dan juga Bersatu ini. Jadi hari ini saya ingin membawakan anda sahabat semua dalam satu kenyataan media yang mengatakan ya bahawa kemelut kepimpinan, ketegangan dengan PAS bayangi Perhimpunan Bersatu. Ini yang sedang berlaku dan mungkin juga akan menghantui ataupun mengganggu gugat ya hubungan antara parti-parti yang ada di dalam Perikatan Nasional. Jadi Bersatu akan melangsungkan Perhimpunan Agung tahunannya hujung minggu ini, di sebalik spekulasi mengenai kemelut dalaman yang kian merunsing serta kegelisahan berhubung kerjasama dengan sekutu dalam Perikatan Nasional iaitu Parti PAS. Penganalisis politik daripada Universiti Sains Malaysia, Siva Murugam Pandian berkata, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menarajui parti itu sejak ditubuhkan pada tahun 2016 kini berdepan dengan suara-suara tidak berpuas hati dalam dalaman parti. Jadi beliau berkata walaupun ada kem yang masih taat setia kepada Muhyiddin, terdapat juga satu kem yang mendesak peralihan puncak pimpinan bagi menyuntik semangat baru pada parti menjelang period ke-16 yang dijangka berlangsung dalam 2 tahun ini lagi. Ada pihak yang mahukan nakoda baru untuk mengharungi pilihan raya yang akan datang. Sebab itulah muncul surat-surat layan seperti ini, kata kepada FMT. Muhyiddin boleh guna platform PAT kali ini untuk menyatakan pendiriannya sama ada kekal terajui gabungan itu untuk menghadapi PRU16 dan lerai segala desas-desus dan spekulasi atau maklumkan secara tuntas bila dia hendak letak jawatan. Ya, PAT Bersatu dijadual berlangsung pada 6 bermula besok lah ya, 7 September di Ideal Convention Center Shah Alam. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara berkata, tokoh berusia 78 tahun itu masih mampu mempertahankan kuasa kerana pihak yang menentangnya masih gagal mencapai kata sepakat. Menurutnya, segala muslihat dalaman untuk menyingkirkan Muhyiddin setakat ini tidak berhasil. Gerakan dalaman itu diatur secara halus namun tidak berjaya. Dengan Muhyiddin berupaya tepis pencaturan tersebut, katanya. Jadi terdapat kem yang berpendapat untuk suntik keyakinan yang lebih tinggi dalam kalangan ahli Bersatu, mereka perlu letakkan Muhyiddin sebagai penasihat, mirip kedudukan Lim Guang Eng dalam DAP. Hierarki kepimpinan Bersatu meletakkan Timbalan Presiden Hamzah Zainuddin sebagai orang nombor 2 diikuti oleh Setiausaha Agung Parti yang juga penyokong kuat Muhyiddin Azmin Ali. Kem yang berhasrat untuk menggulingkan Muhyiddin mahukan Hamzah mengambil alih tampuk pimpinan. Dengan dakwaan jawatan presiden telah dijanjikan kepadanya menerusi satu persetujuan yang turut menyaksikan Azmin dilantik sebagai Setiausaha Agung. Namun, satu surat layang yang dilihat FMT menuduh Hamzah membuat dakwaan palsu berhubungnya ke atas jawatan tertinggi parti itu. Surat tersebut mendakwa konsensus Gopeng yang dicapai pada Disember 2023 hanyalah satu persefahaman yang memberi mandat kepada Muhyiddin untuk merangkas semula kepimpinan terbaik bagi pemilihan parti tahun lepas. Surat itu turut menuduh Hamzah cuba mengugat kedudukan Muhyiddin sebagai presiden dan mencabar fitnah bagi mewujudkan perpecahan dalam Bersatu. Menyebar fitnah. Dan Siva Murugam berpandangan Bersatu wajar memanfaatkan platform PAT kali ini untuk mempamerkan keutuhan parti. Desas-desus surat layang, sentimen dan serangan peribadi ialah lumrah dalam arena politik. Malah kewujudan 2 atau 3 kem dalam sebuah parti itu juga bukan perkara biasa. Ia satu cabaran yang perlu didapati oleh mana-mana pemimpin, namun mereka harus jadikan perhimpunan ini pentas untuk zahirkan perpaduan komitmen yang jitu sekaligus tampilkan diri sebagai alternatif berwibawa
kepada kerajaan dengan menggariskan dasar-dasar yang bernas. Sementara itu, penganalisis politik Saza Sukri daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia meramalkan Muhyiddin dan Hamzah berkemungkinan besar akan mempamerkan imej bersatu pada PAT. Mereka akan kelihatan sekata, tapi pendekatan yang diambil untuk menerjemahkan pasti menarik untuk diperhatikan, katanya kepada FMT. Dilema Poster Boy PN. Satu lagi dilema yang menyelubungi parti yang persoalan yang masih tergantung mengenai siapa yang akan menarajui gabungan pembangkang sebagai calon Perdana Menteri. Dan lanjutan daripada itu tampil sebagai poster boy bagi menghadapi PRU yang ke-16. Pada masa yang sama, poster boy PN ialah Muhyiddin, namun isu mungkin berbangkit kerana wujudnya beberapa pihak yang mungkin tuntut lebih daripada seorang poster boy, barangkali 3 orang, termasuklah calon-calon daripada parti PAS. Susulan PRN lepas yang menyaksikan PAS muncul sebagai parti dengan kerusi terbanyak di Dewan Rakyat, beberapa pimpinan utamanya termasuk Presiden Parti Hadi Awang dan Naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar diuar-uarkan sebagai calon berpotensi untuk menjadi poster boy gabungan pembangkang itu dalam kempen pilihan raya yang akan datang. Jadi Melayu atau Malaysia dahulu, namun di sebalik semua itu teras kepada kemelut yang melanda bersatu ialah persoalan hala 7 parti itu. Di tengah-tengah kesedaran bahawa sokongan bukan Melayu amat penting bagi gabungan pembangkang dalam cita-citanya untuk merampas tampuk kuasa. Saza menjangkakan strategi lebih besar bersatu akan diteliti. Bagaimana mereka akan didamaikan parti-parti bukan Melayu yang ada dengan bersatu, sebuah parti berteraskan nasionalisme Melayu. Apakah strategi yang akan diguna pakai selepas ini? Adakah ia berlandaskan Melayu dahulu atau kini Malaysia dahulu? Soalnya merujuk kenyataan yang pernah dibuat Muhyiddin 15 tahun lepas ketika itu menjadi timbalan Perdana Menteri dalam pentadbiran Najib Razak. Ketika itu, bagi menjawab persoalan daripada pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang sama ada beliau menyokong sepenuhnya konsep satu Malaysia yang diilhamkan oleh Najib, Muhyiddin menegaskan, saya Melayu dahulu, tapi jadi Melayu bukan bermakna kita bukan Melayu, rakyat Malaysia. Ini bukan isu perkauman. Itu antara kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Dan kemelut dengan parti PAS. Selain itu, wujud pergeseran yang berlarutan antara bersatu dengan PAS yang berpaksikan tuntutan bahawa parti berasaskan Islam itu lebih wajar menarajui Perikatan Nasional, memandangkan bersatu hanya menguasai 25 kerusi di Dewan Rakyat. Namun, Azmi berpandangan tidak wajar sekiranya perkara itu dibangkitkan semasa PAT. Berbeza dengan bersatu, PAS berada dalam kedudukan yang mantap. 5 jawatan tertinggi PAS tidak dipertandingkan, kedudukan mereka stabil, katanya. Jadi, November lepas, Marsidul Ampas Hasim Jassin menegaskan partinya lebih berhak menarajui PN kerana memiliki lebih ramai ahli parlimen serta jentera akar umbi yang lebih perkasa di seluruh negara. Beliau turut membangkitkan isu beberapa wakil rakyat bersatu yang telah beralih arah menyokong kerajaan perpaduan, berbeza dengan ahli PAS yang kekal tak setia kepada blok pembangkang, katanya. Jadi bersatu merupakan tunjang utama dalam langkah Sheraton pada tahun 2020 yang membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan yang pernah dianggotainya. Dijatuhkan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa lah ya, oleh pengkhianat-pengkhianat parti daripada kebanyakannya dari bersatu itu sendiri, termasuklah UMNO pada satu ketika dan juga PAS yang menyokong langkah Saitan untuk menjatuhkan kerajaan dengan cara pengkhianatan, dengan cara yang tidak berasas dan sebagainya. Jadi adakah sekali lagi, walaupun kita lihat sebenarnya itu yang mereka cuba lakukan, tapi bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam tidak berjaya juga mereka lakukan. Dan kita boleh nampak ketidaksabaran mereka, terdesaknya mereka untuk mau menjatuhkan kerajaan hari ini. Tetapi rakyat Malaysia semakin yakin dan memberikan keyakinan, kepercayaan kepada kerajaan Madani hari ini untuk terus memimpin negara kita, yang mana kita lihat lebih caknah kepada keperluan rakyat, kesusahan rakyat dan sebagainya. Dengan banyak inisiatif dan dasar yang diperkenalkan, menaikkan gaji pejabat awam, gaji progresif untuk pekerja swasta, bantuan, dan yang terkini bantuan one off SARA RM100, walaupun banyak ahli-ahli para volunteer menyindir bantuan ini, sedangkan mereka sendiri mengambilnya, tapi mereka seakan-akan kononnya perkara ini hanya merugikan rakyat kebanyakan, menguntungkan peniaga-peniaga besar, katanya. Memang balul sungguh kepala otak mereka ni ya. Tak tahu lagi lah apa yang kita mau katakan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua?
Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai di sini saja. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.